Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menceritakan nama jin-jin syaitan dan tugasnya bagi mematikan perancangan tipu daya dan helah iblis. Serta syaitan ini berjaya merancang perancangan yang rapi disusun dalam setiap pelan tindakan bagi mencapai matlamatnya. Kemenangan yang besar diperolehi oleh iblis serta syaitan apabila mereka berjaya memesongkan manusia daripada jalan kebenaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui perancangan ini, iblis dan syaitan telah membahagi-bahagikan tugas kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Setiap kumpulan diberi tugas yang khusus demi perancangan yang diatur lebih rapi dan berjaya. Di sini dibawakan 7 nama ketua jin serta tugasnya untuk merancang dan menghancurkan umat manusia. Sebenarnya terdapat banyak lagi nama-nama iblis dan syaitan serta tugas-tugas khusus yang ditetapkan untuk mengganggu kehidupan manusia. Antara kumpulan jin syaitan yang diberi tugas khusus untuk mengganggu dan merosakkan manusia ialah yang pertama, Al-Wilhan, yang kedua, Al-Khinzab, yang ketiga, Al-Tibir, yang keempat, Al-A'war, yang kelima, Al-Maswah, yang keenam, Ad-Dasim, yang ketujuh, Al-Zalnabur. Yang pertama, Al-Wilhan. Tugas Al-Wilhan adalah untuk menggoda manusia dan mengganggunya ketika berwudu. Ia akan menimbulkan rasa was-was ketika seseorang itu sedang berwudu dan menyebabkan solat yang dilakukan tidak khusyuk dan terganggu. Dengan mengganggu umat Islam agar sentiasa was-was dalam berwudu, ini akan menyebabkan umat Islam merasa khawatir tidak sah dalam solatnya. Wuduk merupakan kepentingan yang amat perlu dititik beratkan sewaktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilhan juga menyebabkan manusia agar sentiasa membazir dan menggunakan suatu perkara atau benda. Yang kedua, Al-Khinzab. Tugas Al-Khinzab adalah untuk mengganggu manusia ketika solat. Ia akan menimbulkan hilang rasa khusyuk dan melalaikan manusia daripada melaksanakan solat dengan sempurna. Antara bentuk gangguan yang biasa dilakukan ialah apabila seorang itu mendirikan solat, ia akan ingat apa-apa perkara yang terlupa sebelum ini. Yang ketiga, Al-Tibir. Manakala kumpulan yang diketuai oleh Al-Tibir ini ditugaskan untuk membinasakan manusia, terutama ketika seseorang yang bermusafir. Sebab itulah kita dianjurkan supaya membaca doa dan berzikir sebelum bermusafir dan membaca ayat-ayat perlindungan semasa dalam permusafiran agar terselamat daripada gangguan kuncu-kuncu iblis dan syaitan dari kumpulan Al-Tibir. Ketika manusia dalam kesusahan dan mendapat musibah, maka datanglah Tibir dan kuncu-kuncunya membisik manusia agar melakukan segala kejahatan seperti berzina, bunuh diri, menghisap dadah, minum arak, berjudi supaya manusia itu terus leka dan jangan kembali kepada Allah. Yang keempat, Al-A'war. Kumpulan yang diketuai oleh Al-A'war pula ditugaskan untuk mengajak manusia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu terjerumus kepada maksiat paling besar, iaitu perzinaan. Bermula dari perzinaan mata hinggalah kepada kemuncak perzinaan kemaluan. Yang kelima, Al-Maswah. Kumpulan yang diketuai oleh Al-Maswah mempunyai tugas untuk mengajar manusia supaya bercakap bohong dan dusta. Bohong dan dusta dilihat sebagai suatu yang ringan hingga menyebabkan menjadi amalan harian sehingga antara persahabatan orang ramai dan suami isteri berdusta antara satu sama lain. Juga adalah menyampaikan berita dusta atau penipuan yang mampu menimbulkan kemarahan dan fitnah besar agar manusia itu akan kucar kacir, hilang pertimbangan dan saling tuduh-menuduh sehingga menyebabkan pertempuran yang hebat dan dahsyat. Yang keenam, Ad-Dasim. Kumpulan jin syaitan yang diketuai oleh Ad-Dasim ini ditugaskan untuk membuat sengketa dan permusuhan dalam institusi kekeluargaan. Jin syaitan ini berada di pintu-pintu rumah atau bangunan. Apabila seorang itu masuk ke dalam rumahnya tanpa memberi salam terlebih dahulu, orang itu akan dihinggapi oleh iblis bernama Ad-Dasim. Maka Ad-Dasim boleh menyebabkan berlaku pergaduhan antara ahli keluarga. Suami isteri akan membenci dan sering memarahi walaupun sekecil alasan ataupun sebab yang tidak munasabah. Anak-anak bergaduh sesama sendiri sehingga berlaku perpecahan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, Al-Zalnabur. Tugasnya adalah memastikan dunia ekonomi dan perniagaan akan tergugat, menghasut para pedagang agar sentiasa tamak dan mengaut keuntungan,
kecurangan dan penipuan dalam muamalah iaitu perhubungan, memastikan pengurangan dalam timbangan dan bekalan, kelumpuhan ekonomi melalui sistem inflasi serta merupakan pengajak utama manusia dalam melakukan riba. Tugasnya lagi untuk membisik-bisik manusia menipu dalam urusan jual beli dan perniagaan yang berkaitan. Al-Zalnabur selalu berada di pasar-pasar, tempat-tempat perniagaan atau tempat-tempat orang ramai seperti di kedai, warung dan pasar ikan atau pasar malam. Angkara perbuatannya menyebabkan manusia bertengkar, bermusuhan dan perselisihan hingga kepada pergaduhan dan pembunuhan. Jadi diingatkan agar manusia sentiasa beringatlah bahawa syaitan merupakan musuh utama yang amat perlu dielakkan. Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali melarang untuk hamba-Nya mengikut perkara yang melampaui batas seperti menyembah selain Allah dan menjadikan syaitan sebagai idola dalam aktiviti seharian. Iblis adalah satu kumpulan etnik jin selain daripada syaitan. Dalam kalangan iblis ada syaitan. Ketua iblis bernama Azazil, digelar syaitan yang terkutuk apabila ia sombong dan degil kerana menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya sujud kepada Allah sebagai penghormatan kepada Allah di atas penciptaan manusia bernama Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ketua iblis telah berjanji dan bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia dari semua sudut setelah ketua iblis dihalau keluar dari syurga. Ini bermakna ketua iblis sudah berazam untuk merosakkan manusia, memporak-perandakan rumah tangga dan masyarakat dan kehidupan manusia seluruhnya. Ini janji dan sumpah ketua iblis iaitu Azazil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika iblis mempunyai bala tenteranya yang terdiri daripada iblis dan syaitan dengan bilangan yang besar. Makhluk jin seperti manusia juga boleh beranak pinak dan mati. Yang tidak mati ialah ketua iblis yang dilewatkan waktu matinya sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf 12 hingga 10, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga itu, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tempoh. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikutimu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan isterimu di syurga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu suka, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon itu. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu auratnya, dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarang kamu daripada mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ada juga jin soleh dan jin kafir. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Al-Jin 72:11. Syaitan adalah keturunan iblis daripada kalangan jin. Quran menjelaskan bahawa kelompok jin dari keturunan iblis merupakan musuh manusia dari sudut menyeru kepada kejahatan, sebagaimana peranan yang dimainkan oleh iblis. Mereka dianggap bala tentera iblis yang ditugaskan untuk merosakkan kehidupan manusia dan memesongkan mereka dari kebenaran. Justeru, siapa yang mengikut pimpinan syaitan akan sesat sebagaimana sesatnya iblis.